Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama kami menonton untuk Ruang Bicara pada edisi malam ini bersama-sama saya Husanda Zian Nasir. Sepanjang sejam kita akan bersiaran, kita nak bincangkan tentang pemulih peluang untuk kita ni bernafas, ya, pemulih peluang bernafas. Okey, sebab kita tahu kerajaan telah pun mengumumkan dari segi pemulih pakej berkenaan sebanyak 150 bilion ringgit, tambahan 10 bilion ringgit fiskal yang diberikan untuk rakyat sendiri, dan kita nak bincang lebih lanjut lagi berkaitan dengan peluang bernafas menerusi pemulih ini. Kita bersama-sama tetamu di studio. Kita ada Puan Zakia Jaafar yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Keuangan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Zainal. Terima kasih kerana menyantuni kami. Ya, pastinya. Baik, bila kita cerita tentang pemulih ni, rata-rata bila saja diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini, segenap lapisan masyarakat boleh dikatakan gembira, teruja kan, dan ini memberikan sedikit kelegaan kepada rakyat Malaysia secara khususnya. Sebelum kita nak selami lebih lanjut lagi tentang pakej pemulih, nak mohon Puan kongsikan sehingga kini sejauh mana keberkesanan pelaksanaan pelan pemulihan semenjak diumumkan pada 15 Jun yang lalu. Ya Zainal. Jadi kita lihat ya, hari ini kes positif COVID-19 masih tinggi. Jadi sehinggakan PKP diperketatkan, terpaksa dikenakan kepada negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Tapi walaupun kadar pemulihan kita juga tinggi ya, Zainal, di mana 9 dari 10 pesakit pulih. Tapi bagi nak menyelamatkan kedua-dua sistem kesihatan dan ekonomi kita, itulah sebabnya pelan pemulihan negara ini dilancarkan 2 minggu lepas. Kalau kita letak ke tepi negeri Selangor dan Kuala Lumpur ya. Jadi setakat ini alhamdulillah lah kita lihat ada perkembangan positif ya ke arah fasa kedua. Di mana kebanyakan negeri lain kita lihat bilangan kes sudah berada di bawah ambang yang ditetapkan, dan wad ICU mereka juga mempunyai kapasiti untuk respon ya. Dan berdasarkan data 3 hari yang lepas ya, 9 negeri ya sebenarnya telah mencapai nilai ambang bagi indikator kes harian COVID, dan 7 negeri pula mempunyai kapasiti ICU yang mencukupi. Dan dari segi vaksinasi kita lihat ya, hampir semua negeri telah melebihi 10% penduduk dengan 1 dos. Dan dengan itu dijangka nilai ambang melebihi 10% penduduk dengan 2 dos ni akan tercapailah tidak lama lagi insya-Allah. Jadi fokus kita sekarang inilah mempercepatkan program vaksinasi negara, dan dalam masa yang sama untuk mematahkan rantaian COVID-19 ini dengan pengenaan PKP lah, terutamanya di Selangor dan di Kuala Lumpur. Dan ini merupakan satu cabaran cukup besar ya, yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan kita. Masih lagi belum lagi berakhir, kita masih lagi belum menang kan. Dalam masa sama nak menyeimbangkan ekonomi, nak jaga juga dari segi kesihatan, kebajikan rakyat. Kita dengar keluh kesah rakyat saban hari di media sosial dan sebagainya. Itu sedikit sebanyak memberikan sedikit tekanan sebenarnya kepada semua orang, sebab saya rasa semua orang dah mula penat. Ya, semua orang mula penat. Tak terkecuali Puan juga penat kan. Okay. Dan kita tahu yang kerajaan sedang berusaha untuk menangani pandemik dan meletakkan ekonomi negara di atas landasan pemulihan yang tepat. Di sini saya nak tahu apakah kelainan ataupun kelebihan fokus bantuan-bantuan serta inisiatif-inisiatif pemulih yang telah pun diumumkan oleh PM. Jadi Zainal, perlu ditekankan di sini ya, bahawa inisiatif di bawah Belanjawan 2021 dan pakej bantuan sebelum ini ya, seperti Permai dan Pemerkasa masih diteruskan. Jadinya pakej pemulih ini merupakan bantuan tambahan ya, untuk melengkapkan fasa pelan pemulihan bagi rakyat dan perniagaan bertahanlah dalam tempoh pemulihan berkenaan. Jadi elemen yang baru dalam pakej pemulih ini ialah program vaksinasi kebangsaan yang merupakan kunci kepada pemulihan ekonomi kita ya. Jadi lagi cepat kita mencapai imuniti kelompok, iaitu 80% daripada penduduk kita divaksinasi sepenuhnya, lagi cepat sektor kita boleh dibuka dan lagi cepat rakyat dapat keluar mencari rezeki. Jadi kita lihat ya, di negara-negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jerman, sebaik sahaja 20 hingga 40% daripada penduduk mereka menerima vaksin, bilangan kes dan kadar kemasukan hospital menurun dengan mendadaknya ya. Tapi program vaksinasi kita ni
hanya bermula pada bulan Februari tahun ini, iaitu hampir setahun selepas kita dilanda COVID-19. Dan dia lambat bermula kerana terdapat kekangan dalam bekalan vaksin di seluruh dunia. Jadi semua negara berebut-rebut kan. Walaupun kita telah menempah dan membeli bekalan kita secukupnya untuk meliputi 130% daripada penduduk kita, namun ia lambat sampai ke tanah air kita ya. Tapi insya-Allah kita akan mendapat bekalan yang banyak mulai bulan ini. Jadi kita boleh tingkatkan pemberian vaksin dari 80,000 dos sehari bulan lepas kepada dalam bulan Mei kepada 150,000 dos bulan Jun, dan untuk bulan Julai dan selanjutnya melebihi 400,000 dos sehari ya. Jadi insya-Allah setakat ini kadar suntikan vaksinasi harian kita telah melepasi kadar di negara-negara maju ya. Jadi kita boleh tingkatkan. Jadi kalau kita bekalan vaksin ini sampai mengikut jadual, kita akan dapat mencapai imuniti kelompok kita mungkin sebelum hujung tahun ini ya, insya-Allah 3 bulan lebih awal dari yang disasarkan. Dan ini memerlukan bantuan dan juga kerjasama semua pihak juga ya untuk kita sama-sama capai imuniti kelompok. Dan kita lihat sendiri di pihak KKM ya, mesti JKJAV di bawah penyelarasnya YBKJ sendiri bertungkus lumus ya untuk menjayakan dan melancarkan program ataupun untuk imunisasi ini sendiri ataupun PIK itu sendiri ya. Okey. Dan kita berbalik kepada pemulih. Kita tahu pemulih ni menumpukan pada 3 fokus utama, iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Itu disentuh oleh Puan tadi. Jadi apa matlamat bantuan pemulih ini secara terperinci? Okey. Seperti yang Zainal sebut tadi, kita masih lagi ya meneruskan agenda prihatin rakyat, juga menyokong kelangsungan perniagaan dan meningkatkan usaha vaksinasi, dan ini semuanya berdasarkan prinsip kerajaan ya, untuk mengimbangi keutamaan menyelamatkan nyawa dan melindungi kehidupan, seperti bantuan sebelum ini. Jadi seperti yang saya sebut tadi, elemen yang program vaksinasi itulah yang bahagian yang penting ya. Jadi kalau kita tengok, kita olahkan bantuan pemulih ini di bawah fasa 1 dan 2, bantuan yang lebih menyeluruh akan diberikan berikutan PKP yang agak ketat. Dan di bawah fasa ketiga dijangka bantuan yang lebih bersasar, terutama kepada mereka yang masih belum dapat beroperasi. Dan dalam fasa keempat pula dijangka apabila ekonomi kita dibenarkan beroperasi secara sedikit demi sedikit, maka bantuan yang diperlukan tu juga lebih untuk menjana pembukaan semula ya, atau kickstart perniagaan. Dan dengan ini kita pastikan rakyat menerima bantuan setiap bulan sehinggalah hujung tahun ini sepanjang tempoh pelan pemulihan negara ini. Baik, dan pastinya rakyat menarik nafas lega dengan pakej pemulih ini sendiri, tapi bagaimana pula dengan sektor ekonomi? Sebab kita faham untuk membuka satu-satu sektor itu bukan sewenang-wenangnya diputuskan oleh kerajaan. Banyak perkara yang perlu dipertimbangkan dan diperincikan. Apa antara kesan terhadap sektor ekonomi? Sudah tentu bila PKP ini dikenakan untuk mematahkan rantaian COVID-19 ini, ekonomi kita terjejaslah berikutan penutupan sektor-sektor ya. Jadi sektor pelancongan lah yang merupakan sektor yang paling teruk terjejas ya, dah lebih setahun setengah dah. Jadi sektor ini sukar untuk dibantu sepenuhnya selagi sempadan dalam negeri dan antarabangsa tidak dibuka dan selagi kegiatan sosial tidak dibenarkan ya. Oleh itu untuk sektor pelancongan lebih banyak bantuan akan diberi apabila kita berada dalam fasa ketiga dan keempat. Apabila sektor ini dibenarkan beroperasi secara berperingkat lah, di samping apa yang telah dihulurkan ya. Jadi sejumlah lebih 50 bilion ringgit dalam pakej pemulih ini disalurkan untuk menentukan kelangsungan perniagaan bagi semua jenis syarikat ya, tidak kira saiz, tidak kira sektor mana ya. Jadi antara bantuan tambahan yang disediakan di bawah pakej pemulih ni
termasuklah moratorium pinjaman, jaminan pembiayaan, pinjaman baharu bagi PKS sebagai tambahan pinjaman yang sedia ada, subsidi upah dan insentif penggajian dan geran bantuan. Itu antara yang utama, ya. Dan kita masih menilailah kesan PKP ini sepenuhnya ke atas ekonomi, dan kita tahu lagi dengan lebih lanjut lagi pada pertengahan bulan hadapan, apabila KDNK suku kedua diterbitkan. Tapi Ziana, ini adalah kos kepada ekonomi. Kita tahu, pandemik ini ada kos yang lain yang susah untuk kita nilaikan, seperti kos sosial. Sebagai contohnya, kita lihat dalam seminggu dua ni, banyak kes, bunuh diri, dan inilah kes sosial yang lain. Jadi itu antara kos yang kita patut juga pertimbangkanlah dalam kita menangani pandemik ini. Okey, dalam fasa-fasa yang dinyatakan oleh Puan sendiri, Puan merasakan dan berdasarkan pemerhatian Puan sendiri, sebab Puan terlibat untuk dasar dari segi pendekatan, konsep rasionalnya dan sebagainya. Fasa mana yang kita boleh katakan itu merupakan fasa kritikal? Peralihan fasa berapa? 3 ke 4 ke 2 ke 3 ke? Bagi kami, fasa pertama inilah yang paling penting, sebab kita mesti mematahkan rantaian COVID-19 dan juga meningkatkan vaksinasi. Program vaksinasi itulah kunci pemulihan kita, ya. Jadi kita setakat ini lebih kurang 75% daripada sasaran kita, penduduk kita telah berdaftar. Jadi kami mesti pastikanlah 80% dari penduduk kita itu betul-betul pergi berdaftar. Kita tahu ada yang masih lagi teragak-agak sama ada mahu vaksinasi ke tidak. Ini adalah kewajipan kita, untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita. Jadi fasa pertama inilah untuk kita mematahkan rantaian COVID-19 itu sangat penting. Betul, dan saya pasti juga usaha yang dilakukan oleh kerajaan, pihak media sendiri kan memberi informasi hebahan dari hari ke hari, dari semasa ke semasa, untuk menyampaikan informasi tepat supaya kita semua cakna dan ambil tahu peri pentingnya untuk kita dapatkan vaksin itu sendiri untuk kita capai imuniti kelompok dan sebagainya, untuk kita pulihkan kembali ekonomi negara kita supaya kita dapat kembali kepada kehidupan yang lebih normal, kehidupan yang biasa. Sebelum ni kita dah terbiasa. Sekarang ni mungkin kita rasa macam contoh pakai pelitup muka, rasa tak selesa. Okey, tapi kalau kita lihat negara luar, mereka dah bebas. Kalau kita pun nak bebas, kita kena daftar untuk vaksinasi. Itu je caranya. Dan di bawah pemulih juga, kerajaan menyasar kebantuan yang lebih terperinci untuk golongan terutamanya yang terkesan dalam negara ni. Jadi boleh Puan perhalusi tak untuk golongan dikatakan terkesan ni, siapakah yang dianggap paling terjejas, paling terkesan di bawah PKP 3.0? Dari dulu lagi, kerajaan kita sentiasa menumpu kepada golongan 40% terbawah kumpulan pendapatan atau B40, golongan rentan dan pekerja di sektor bukan formal, yang mungkin lebih terjejaslah daripada golongan-golongan lain. Di tumpuan ini bukan saja masih diteruskan, kita pastikan bantuan berterusan setiap bulan sehingga hujung tahun, insya-Allah, Jadi contohnya kita tengok bantuan tunai. Jadi bantuan prihatin rakyat sedia ada, yang dah ada semenjak tahun lepas lagi, akan diberikan pada bulan Julai dan September tahun ini, Dan di bawah pakej pemulih pula, bantuan tunai khas COVID-19 ini akan diberi pada bulan Ogos, November dan Disember. Jadi dari situ kita pastikan setiap bulan tu adalah sedikit bantuan tunai untuk golongan-golongan B40 ini dan golongan-golongan rentan sekali. Jadi kita tapi untuk yang bantuan khas COVID-19 ni kita ada juga bagi bantuan one off sekali kepada M40 juga. Itu pada bulan Ogos nanti Jadi kita anggarkan lebih kurang 8.4 juta penerima B40 akan menikmati menerimalah bantuan tunai ini, dan lebih kurang 3 juta penerima M40 akan menerima bantuan tunai ini. Itu antara yang utamalah. Itu antara yang utama untuk ringankan beban kewangan rakyat yang terkesan sepanjang tempoh krisis wabak COVID-19. Okey, antara inisiatif bantuan yang ditunggu
dan meringankan masalah keuangan rakyat adalah moratorium. Ini antara perkataan yang popular sebenarnya, moratorium. Semua orang memperkatakan mengenai moratorium. Mengapa pakej bantuan kali ini moratorium dilonggarkan kepada semua golongan? Ya, okey. Memandangkan kita akan berada dalam tempoh PKP yang agak lama paling tidak mungkin 2 bulan lah juga, di mana sektor-sektor ekonomi tidak dibenarkan beroperasi atau beroperasi pada kapasiti yang rendah, dan sudah tentulah pendapatan akan terjejas sama ada individu atau syarikat Oleh itu kemudahan moratorium ni diberikan kepada semua golongan pendapatan dan semua jenis syarikat. Sekiranya kedudukan kewangan mereka terjejas dan mereka tidak mampulah untuk memenuhi obligasi kewangan mereka Tetapi kita tahu tak semua orang terjejas dengan adanya PKP. Oleh itu kemudahan moratorium ini masih perlu dimohon di bank masing-masing. Jadi jangan tunggu mesej daripada bank sama ada nak moratorium ke tidak Jadi tapi kelulusan akan diberikan secara automatik tanpa perlu bukti dokumen menunjukkan pengurangan pendapatan atau kehilangan pendapatan dan dalam hal ini moratorium ni tiada faedah berganda dikenakan. Penalti juga tidak dikenakan dan tidak direkodkan dalam SIKRIS bagi mereka yang memilih kemudahan moratorium. Tetapi faedah terkumpul seperti biasa masih dikenakan sebab hutang masih hutang. Ini bukannya hutang dimaafkan. Itu dia. Jadi mereka yang tidak memerlukan moratorium mungkin tidak perlulah mengambilnya Bagi yang memilih moratorium, bincang dululah dengan bank masing-masing. Tapi kalau jika tak puas hati dengan bank, bolehlah berhubung dengan bank negara Malaysia untuk mendapatkan panduan selanjutnya. Okey, itu dia, hutang tetap hutang. Okey, ini cerita tentang duit juga, tapi duit sendiri. Antara intisari bantuan pakej pemulih yang diharapkan oleh rakyat adalah KWSP, iCitra. Sebelum ini kita ada iLestari, iSINA. Puan perjelaskan sedikit apa perbezaan dan kelebihan iCitra jika nak dibandingkan dengan iLestari dan iSINA. Okey. Ini adalah kemudahan tambahan yang kita berikan selepas program iLestari berakhir semalam sebenarnya. Dan kelebihannya lah iCitra memberi akses lagi lah kepada rakyat untuk mengguna simpanan mereka dalam kedua-dua akaun 1 dan 2 KWSP bagi membantu mereka lah menghadapi cabaran sekarang sekiranya diperlukan. Jadi program iCitra ni kita direka dengan mengambil semua dana yang tersedia dalam akaun 2 terlebih dahulu. Jadi kalau dana dalam akaun ni tak mencukupi, maka barulah pengeluaran dari akaun 1 dibenarkan Jadi pengeluaran ni sehingga RM5,000 dibenarkanlah dengan kadar bayaran tetap RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan. Ini memandangkan bezanya ni sebab kita benarkan ni sebab di bawah program iSINA dan iLestari terdapat had pengeluaran bergantung kepada jumlah simpanan kita lah. Jadi sekiranya masih ada lagi baki simpanan dan memerlukan, bolehlah memohon untuk pengeluarannya melalui iCitra. Okey, memandangkan ini bila saya sentuh tadi kan duit kita sendiri, iCitra. Pada pandangan dan juga mohon saranan puan sendiri, adakah kita ni mungkin ada yang tidak dalam keadaan terdesak? Betul. Wajarkah kita keluarkan iCitra? Okey. Ini keputusan masing-masing Kita kena merancang kewangan kita sebaik yang mungkin. Kita tak pasalah keluarkan simpanan dari KWSP. Kita kena pandai mengimbang keperluan kita sekarang dan keperluan kita di masa hadapan sebab ini simpanan kita di masa hadapan. Kita benarkan juga dikeluarkan sebab inilah satu krisis yang lain dari yang lain. Krisis kesihatan dan ekonomi. Jadi kita sediakan kemudahan ini. Jadi bagi mereka yang tidak memerlukan, kita tidak galakkanlah keluar simpanan masa hadapan kita untuk kegunaan sekarang. Tetapi masih adalah kemudahan ini disediakan bagi yang terdesak. Untuk yang terdesak itu memang sewajarnya mereka keluarkan, gunakan untuk kelangsungan hidup mereka. Betul. Kan? Kita perlu fikirkan sebab wang ini memang wang kita.
tapi untuk jaminan hari tua kita juga. Okey, Puan, kita perlu berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Win-win. All wins. Ya, kembali bersama-sama kami untuk Ruang Bicara. Kita bincangkan tentang pemulih peluang bernafas bersama-sama tetamu di studio, Puan Zakia Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Bahagian Dasar Kementerian Keuangan Malaysia. Dan banyak perkara yang kita sentuh juga. Okey, ini untuk sesi yang seterusnya sebab kita tahu kerajaan sebelum ini dah pun mengumumkan pelbagai pakej bantuan, pelbagai pakej rangsangan ya. Dan sekarang ini dengan pemulih. Cuma di sini kita nak tahu apakah keselanjutan bantuan pemulih kali ini dari segi kedudukan keuangan negara sendiri. Di mana letak duduknya bila kerajaan sentiasa bantu. Kalau kerajaan tak bantu, siapa yang nak bantu? Betul, Zainal. Jadi pakej bantuan pemulih ini yang ialah bernilai 150 bilion ringgit ini, dia melibatkan suntikan fiskal langsung ya yang baru sebanyak 10 bilion ringgit ya. Jadi sudah tentu ia memberi impak kepada kedudukan fiskal kerajaan. Jadi ramai bertanya bagaimana kita membiayai pakej pemulih ini. Jadi kita sentiasa akan menguruslah aliran tunai kita dan kita telah mengenal pasti ya ada sumber hasil tambahan, antaranya kutipan daripada dividen dan sumbangan daripada entiti kerajaan lah, syarikat-syarikat kerajaan ya. Dan dalam masa yang sama juga kita jangkakan terdapat penjimatan ya perbelanjaan kerajaan, terutamanya perbelanjaan pembangunan ya. Dan kita tahu di dalam tempoh PKP ini adalah projek-projek yang tidak dapat diteruskan. Kita tangguh dulu pelaksanaannya, bukan kita batal ya, kita tangguh saja. Dan semasa tempoh PKP juga kita boleh berjimat berbelanja operasi seperti kita tak perlu mesyuarat fizikal ya, perjumpaan ataupun tiada lawatan kerja dan sebagainya. Jadi kita boleh buatlah sedikit sebanyak penjimatan. Dan sebagai option terakhir ya, kalau kita terpaksa, kita boleh lagi ya membuat pinjaman baharu walaupun kadar keberhutangan kita meningkat.
tapi masih ada lagi ruang. Jadi itu adalah option terakhir lah. Kita pun tak nak membebankan generasi akan datang ya untuk membayar hutang ini. Jadi kita tahun lepas kita sasarkan ya defisit fiskal kita sebanyak 5.4% untuk tahun ini kepada KDNK. Tetapi dengan pelancaran beberapa package sebelum ini, permai dan pemerkasa, kita dah tingkatkan ke 6%. Jadi dengan package pemulih ini, saya rasa dia akan meningkat lebih lagi lah. Dan kita akan tahu juga sasaran yang baru ni apabila kita tahu ya kesan PKP ini kepada KDNK ya, untuk tahun ini. Sebab kita kena tahulah KDNK kita untuk seluruh tahun ini ya. Jadi saya ingat bulan Ogos nanti kita akan anggarkanlah kesan sebenarnya ke atas kedudukan kewangan. Apa yang membimbangkan Puan? Membimbangkan Puan. Ya, sekarang ni. Membimbangkan sebenarnya kesan fiskal tu ialah satu daripada elemen yang kita perlu tangani. Tapi yang pentingnya untuk menentukan ekonomi kita pulih secepat yang mungkin. Itulah seperti yang saya katakan tadi, kuncinya adalah program vaksin kita. Jadi secepat mungkin kita boleh capai immunity kelompok, kita boleh buka balik ekonomi kan. Jadi orang semua boleh keluar mencari rezeki. Jadi ekonomi kita dapat hasil semula, jadi dia macam circular effect lah. Jadi itu yang kita paling penting sekali, itulah program vaksin. Jadi yang lain-lain ni kita insya-Allah kita boleh boleh lagi uruskan setiap bulan ya. Kita bermusyarat melihat ya aliran tunai kita lah. Apa yang penting kita pastikan program vaksinasi berjalan dan aspek kesihatan rakyat terjagalah. Okey, sebelum diumumkan pemulih ini sendiri, sudah pastinya ada perbincangan, penilaian dan sebagainya untuk mencari satu kata putus, sebulat suara, semua orang bersetuju. Dan Puan sendiri melihat kepada pendekatannya bagaimana, konsepnya untuk merangka dan juga memastikan inilah pakej yang diperlukan oleh rakyat, yang mampu dilakukan oleh kerajaan dari segi keuangan itu sendiri. Sebenarnya bukan mudahlah. Kita, selama saya berkhidmat dalam kerajaan ni, sudah 5 krisis. Ini adalah krisis yang pertama yang kita perlu memasukkan elemen nyawa di dalam perkiraan kita. Sebelum ini kita tak pernah terpaksa berbuat demikian. Jadi kita paksa menimbang berbanyak perkara ya. Antara kita nak menyelamatkan ekonomi dan juga menyelamatkan nyawa. Antara sektor mana yang perlu kita bantu dulu, mana yang kita perlu utamakan, antara golongan mana yang perlu kita bantu, antara keutamaan sekarang dan masa hadapan. Jadi banyak benda yang perlu kita pertimbangkan, bukan senang. Memang tak tidur malam. Ya, memang kita banyak berdebat dengan rakan-rakan sekerja, tetapi akhirnya ialah nyawa lah. Kan yang perlu kita selamatkan. Tapi perlu diimbangkan juga dengan kelangsungan kehidupan tu juga. Sebab kalau takut kita mendapat kalau selain pada mangsa COVID-19 tu, ada juga mangsa daripada orang yang tidak dapat cukup makan. Kita takut itu. Kan? Jadi kita kena mengimbangkanlah kedua-dua, nyawa dan kehidupan ni. Sebab segala-galanya saling berkait rapat. Contohnya yang mencari rezeki si ayah. Betul. Tapi si ayah kena COVID contohnya, meninggal. Tapi ada anak, ada isteri. Siapa pula nak menanggung mereka? Betul. Segala-galanya berantaian. Yang paling utama adalah nyawa. Nyawa rakyat ketika ini diutamakan oleh kerajaan. Bagaimana kerajaan nak pastikan dalam memperkasakan golongan rakyat yang terjejas dan pertambahan dalam rangsangan ekonomi kali ini dapat bantuan yang mencukupi, bukan itu saja, tapi seadil-adilnya. Betul. Bukan mudah. Bagi memantaulah pelaksanaan inisiatif dan bantuan, bukan saja ya pakej ransangan dan bantuan
bantuan yang ada, kita masukkan juga inisiatif belanjawan 2021 yang banyak juga ya. Jadi kita tubuhkan sebuah unit pelaksanaan dan koordinasi lah. Nama pendeknya Laksana. Di bawah Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan, dan Kewangan pada tahun lepas. Jadi fungsi Laksana ni bukan sahaja untuk memantau dan memastikan bantuan yang disediakan sampai kepada golongan sasar, tapi mereka juga berfungsi sebagai problem fixer. Untuk menyelesai masalah ya. Jadi mereka bekerjasama dengan kementerian dan agensi yang terlibat untuk memastikan keberkesanan inisiatif dan bantuan yang diberikan. Jadi sebelum PKP dulu mereka turun ke padang ya, dan mengadakan libat urus bersama penerima-penerima bantuan dan juga golongan-golongan yang lain yang mungkin terkesan dengan pandemik ini. Jadi sekarang kebanyakan daripada libat urus ni kita buat secara maya. Jadi melalui pendekatan inilah kita menambah baik inisiatif-inisiatif yang ada dalam pakej ini ya. Jadi yang berhormat Menteri Kewangan juga ya, dia membentangkan ya kemajuan pelaksanaan inisiatif di bawah pakej bantuan dan belanjawan ini setiap minggu ya beliau melaporkan. Jadi laporan yang terakhir, yang terkini ialah laporan yang ke-59 yang dibentangkan petang tadi dan boleh dimuat turunlah dari laman web Kementerian Kewangan. Dan apa yang menarik dalam laporannya semenjak beberapa minggu ini yang berhormat Menteri juga akan menjawab isu-isu semasa dan memberi penerangan yang jelas dan telus. Jadi itulah salah satu cara kita lah memastikan keberkesanan inisiatif-inisiatif ini. Ya, saya rasa sebenarnya apa yang dilakukan itu untuk menjawab segala persoalan, segala kemusykilan yang diutarakan oleh rakyat, mampu memberi lebih pencerahan sebenarnya sebelum rakyat mempertikaikan segala-gala perkara kan. Bila dapat informasi yang tepat daripada orang yang tepat, maka tak akan timbul lagi masalah. InsyaAllah kita harap semua orang memahami apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk bantu kita kembali semula kepada kehidupan yang biasa. Sekarang ini beralih kepada peranan dan pendirian kerajaan untuk memastikan rakyat tidak terus tersepit dan tidak terus terbeban dengan masalah keuangan sehingga semuanya kembali normal. Jadi apa peranan dan pendirian kerajaan ketika ini? Okey. Untuk melihat ya keberkesanan bantuan kita pernahlah membuat penyiasatan ya ke atas penerima bantuan kita. Ini kita buat antara bulan September hingga November tahun lepas ya. Jadi kita buat penyiasatan ni, dia meliputi lebih 5,000 isi rumah. Ini secara rawak ke macam mana, Puan? Secara rawak, dan lebih 2,000 entiti perniagaan. Dan kita dapati antara lain ya, lebih kurang 76% daripada isi rumah dan 80% daripada perniagaan ya, dia bersetuju bahawa pakej bantuan kerajaan telah membantu mereka. Tetapi kita tahu masih ada banyak lagi ruang untuk penambahbaikan ya. Paling penting yang kita dapati ya, masih ada golongan yang tidak dapat akses kepada bantuan kerajaan ya. Dan kita daripada penyiasatan inilah yang kita sentiasa menambah baik inisiatif kita dari masa ke semasa. Jadi yang paling kita khawatirkan yang kita mereka yang berada di sektor informal, kan mungkin yang dia tidak ada contohnya ya maklumat-maklumat mengenai bantuan-bantuan ini ya. Jadi kita cubalah membantu mereka. Pertama macam kita peruntukkan 70 juta ringgit untuk program bakul makanan ni di setiap kawasan parlimen. Tidak kiralah mereka menyokong kerajaan ke tidak, setiap kawasan parlimen tu kita bagi RM300,000 kepada wakil rakyat ni. Jadi kita jangkakan seramai 450,000 penerima akan mendapat manfaat dari program ini ya. Dan bantuan ini kita salurkan melalui unit penyelarasan dan pemantauan ya, di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kita juga ya memberi peruntukan sebanyak 15 juta ringgit kepada badan-badan bukan kerajaan ya, NGO, untuk sama membantu kita lah dalam menangani isu sosial yang disebabkan pandemik COVID-19 ini, antara lain
menyediakan talian kasih dan pengurusan emosi diri kita lah serta sokongan keluarga ya. Di bawah Kementerian Pembangunan Wanita juga ada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti juga ya. Terdapat juga program bantuan sokongan psikososial COVID-19 berbentuk khidmat terapi emosi. Jadi ini adalah antara cara kita menangani bukan saja seperti saya kata tadi masalah kewangan, masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Isu-isu sosial. Isu-isu sosial kan. Itu antaralah cara-cara kita menangani masalah-masalah ini. Okey, dan kita tahu kerajaan telah melakukan yang terbaik, cuba sebaik mungkin. Tapi pastinya ada juga dalam kalangan masyarakat, segelintir masyarakat yang akan mempertikaikan itu ini, kenapa lewat itu ini kan. Dan kita harap lepas ni lebih ramai yang boleh faham, cuba faham sebab contohnya macam pemulih ni sendiri kan mencakupi semua lapisan masyarakat, B40, M40, T20 kan, tidak ada yang terpinggir sebenarnya. Betul ya? Betul. Sebab sebelum ini kita ada dengar juga kan mengatakan kenapa golongan ni tidak disentuh langsung, tidak dibantu langsung kan. Betul. Di pihak Kementerian Keuangan bila dengar kritikan semikian oleh netizen sendiri kan, kita tahu netizen Malaysia ni kan macam mana. Apa yang terlintas di fikiran Puan bila adanya kecaman semikian? Kita sudah biasa. Dah kalis. Sudah biasa. Apa yang pentingnya kita dengar dan apa orang kata validate lah, betul ke tidak. Sama ada kita suka ke tidak, kita bukannya sempurna. Kan kita always what I call ada policy blind spot ya. Jadi kita sentiasa semak sama ada betul ke tidak aduan-aduan ini ya. Dan di Kementerian Kewangan ya sebagai contoh ya, yang berhormat menteri kita sendiri, dia memang aktif ya di berbagai platform ya media. Sebagai contoh, beberapa minggu yang lepas ya, dia telah membuka peluang kepada semua netizen untuk mengemukakan aduan masing-masing dan beliau menjawab sendiri ya aduan-aduan berkenaan. Jadi kita lebih rapatlah kepada rakyat. Mereka sesiapa saja boleh mengemukakanlah aduan-aduan yang berasas. Jadi kita boleh mengambil kira ya isu-isu yang ditimbulkan. Kerajaan lebih terbuka sekarang ini kan. Sebenarnya nak dengar apa yang rakyat sendiri nak tahu, apa yang rakyat sendiri inginkan, apa yang rakyat sendiri perlukan. Sama juga seperti apabila untuk menyiapkan bagi pembentangan belanjawan juga kan. Dibuka kepada rakyat untuk suarakan apa yang rakyat nak. Apa harapan mereka dan sebagainya. Dan dari segi penambahbaikan, apa lagi yang perlu dilakukan untuk atasi masalah bebanan rakyat dan negara? Dalam pendapat saya ya, cabaran utama kita pada sekarang ialah mengenal pasti sebenarnya golongan yang memerlukan bantuan ya. Inilah kerana hampir kesemua bantuan yang kita berikan adalah melalui saluran rasmi jentera kerajaan yang memerlukan rakyat berdaftarlah di mana-mana sistem. Tapi kita tahu lagi lah ramai yang berada dalam sektor yang bukan formal dan ada juga yang tidak mahu berdaftar dengan mana-mana agensi kerajaan atas sebab-sebab tertentu. Contohnya ada yang enggan berdaftar dengan lembaga hasil dalam negeri untuk mendapatkan bantuan tunai walaupun mereka memerlukannya kerana takut terpaksa membayar cukai. Jangan risau, itu bukan tujuan kita. Kita pakai sistem LHDN kerana ia merupakan sistem sedia ada yang paling lengkap mengenai maklumat kewangan rakyat. Jadi kita tidak perlu membina sistem lain lah. Itu je. Jadi sekiranya ada yang memerlukan bantuan, silalah berdaftar di LHDN atau mana-mana agensi yang menyediakan bantuan. Jadi penambahbaikan yang lain ialah cara penyampaian bantuan kita lah, terutamanya di kawasan pedalaman yang mungkin sukar ya untuk rakyat mendapatkan bantuan di bandar-bandar. Dan ni saya rasa di Sabah Sarawak banyak yang berlaku ini. Jadi di bawah pakej pemulih ini antara lain ya, kita memperluaskan perkhidmatan bank bergerak di seluruh Malaysia ya. Ada bank-bank yang terlibatlah dalam program ini. Dan saya boleh kongsikan sedikit ya, setiap kali kita nak bagi bantuan tunai pegawai-pegawai kewangan ya ada naik perahu
pergi ke kawasan-kawasan pedalaman untuk memastikan rakyat menerima bantuan tunai ini jadi kita siapkan kemah-kemah. Jadi rakyat di kawasan pedalaman tidak perlulah pergi ke jauh ke bandar-bandar kadang dia dah kena berjalan jauh, beratur lama kan. Jadi kita cubalah bawa bantuan ini kepada rakyat yang memerlukan. Supaya bantuan tu sampai. Dan kita tahu kita juga tak nak menyusahkan rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman. Kita faham segala permasalahan sebab setiap orang ada masalah yang berbeza. Okey, baik, apa pun kita akan sambung kejap lagi. Lepas ni kita nak sentuh tentang cabaran pula puan. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Buat apa tu? Ni. So nak bagi tahu kalau tak ada kerja kat rumah tu bosan, mehlah tengok On E. Kita ada infotainment dalam dan luar negara, filem-filem menarik, lagu-lagu pop tip top. Temui kami setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Jumpa kat sana, no? Jangkitan VOC amat membimbangkan. Varian baru lebih cepat dan dikaitkan dengan kematian lebih tinggi. Kebanyakan pesakit tidak menunjukkan gejala, batuk atau selsema. Mengalami sakit sendi, lemah badan, kelesuan dan hilang selera makan. VOC terus merebak ke paru-paru, tanda radang hanya dikesan melalui X-ray. Saringan biasanya negatif walaupun pesakit sudah pada tahap serius. Gelombang ini lebih berbahaya dari sebelum. Working for Workers WFW adalah platform digital untuk semua pekerja di Malaysia, tempatan atau asing, untuk mengemukakan aduan dan permasalahan berkaitan isu perburuhan. Aplikasi mudah Ali WFW menjadi medium bagi memastikan hak dan kebajikan pekerja yang terkesan akibat salah laku majikan, terbela dan tidak berulang. Ini secara langsung dapat memastikan majikan dan pekerja patuh kepada Undang-Undang Perburuhan Negara. Aplikasi mudah Ali WFW membolehkan pekerja melaporkan 17 jenis aduan secara dalam talian yang dikendalikan oleh 80 pejabat tenaga kerja di seluruh negara. WFW memastikan setiap aduan oleh pekerja adalah rahsia dan ini membolehkan pekerja melihat proses aduan dengan lebih telus. Aplikasi WFW boleh dimuat turun di Google Play atau App Store. WFW memastikan hak dan kebajikan pekerja dilindungi. Inisiatif Kementerian Sumber Manusia. Pemulih peluang bernafas, itu topik kita bincangkan menerusi ruang bicara malam ini bersama-sama Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Kewangan Malaysia, Puan Zakiah Jaafar ada bersama-sama kita. Dah lebih setengah jam sebenarnya Puan. Kita berbicara mengenai topik kali ini, peluang bernafas. Alhamdulillah, syukur ya dengan apa yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam pada itu, kita nak tahu jugalah kan, bila rakyat rasa lega, rasa mula boleh bernafas. Ada sinar di situ. Ada citra juga di situ. Di sebalik itu semua, cabaran untuk memastikan kelangsungan dari segi perniagaan dan ekonomi negara terjamin dalam keadaan baik. Bagaimana dari segi cabaran itu? Sebab di awal tadi dinyatakan, sekarang ini kita utamakan nyawa rakyat itu sendiri. Kemudian baru ekonomi, walaupun ianya saling berkaitan. Okey. Memang amat mencabar sekali lah untuk kita pastikan rakyat masih dapat meneruskan kehidupan dan perniagaan masih dapat beroperasi dalam keadaan PKP yang panjang ni ya. Jadi kita semua terpaksa membuat pengorbanan lah dalam menghadapi krisis yang paling teruk dalam sejarah kita kerana ia melibatkan nyawa. Jadi kita telah berusaha sedaya upaya untuk membantu rakyat. Tapi rakyat juga haruslah memainkan peranan dalam memastikan rantai COVID ini kita putuskan yang segera ya. Dan kita juga kena ada ya ketahanan mental. Mohonlah cari bantuan jika memerlukan ya. Kita janganlah kita terseksa seorang diri.
berbagai bantuan telah disediakan, cuma kita perlu carilah mana yang bersesuaian untuk kita lah. Bukanlah saya hendak bertazkirah hari ini ya, tapi ialah ayat terakhir surah Al-Baqarah juga ada menyebut ya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebankan kita lebih daripada apa yang kita mampu. Ya. Jadi seburuk-buruk keadaan kita pun insya-Allah ya ada jalan penyelesaiannya. Jadi kita kena terus berusahalah untuk mencari penyelesaian ini ya, mesti ada jalan. Jadi itulah cabaran kita yang saya khawatirkan juga ya. Ni kita hari raya Aidiladha bulan ini ya. Jadi saya haraplah kita semua berkorban duduk di rumah masing-masing. Bukan nak kata jangan kita rentas daerah, jangan rentas pagar juga ya. Sebab antara sebabnya ya peningkatan mendadak ya bulan 4 hari itu ya kes COVID-19 lah ada ialah orang masih lagi masa tu berhari raya ya menyambut raya Aidilfitri ya. Jadi untuk perayaan raya Kurban ini kita ikutlah SOP. Kita duduk di rumah, jaga penjarakan sosial kita, sama-sama kita membantu menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Memangnya memerlukan kerjasama semua pihak kan untuk kita perangi habis-habisan COVID-19. Kita jangan cepat selesa sebab kita belum menang lagi. Okey, kalau kita cerita tentang pemulih 150 bilion ringgit, suntikan fiskal 10 bilion ringgit. Ada yang bertanya dari segi strategi di sebalik struktur bantuan pemulih ini. Perincikan dan berikan pencerahan dari segi struktur dan juga strategi ini. Ya, okey. Jadi struktur pakej pemulih ini adalah sedemikian ya, kerana dia mencerminkan langkah kerajaan dalam sama-sama berganding bahu dengan sektor swasta membantu rakyat dan perniagaan menghadapi pandemik ini ya. Dan ia juga merupakan cara untuk membantu golongan yang terjejas dalam menghadapi cabaran masing-masing yang berbeza-beza. Jadi contohnya ya, berdasarkan kepada penyiasatan kami juga, kemudahan moratorium pinjaman bank mungkin tidak begitu relevan ya bagi golongan miskin atau syarikat mikro ya, kerana mereka tiada pinjaman bank ataupun tidak meminjam dengan banyak. Oleh itu bagi golongan ini bantuan tunai dan grant mungkin lebih sesuai ya. Jadi inisiatif ini sudah tentu perlu ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya. Tapi bagi golongan M40 dan T20 yang sudah tentunya mempunyai komitmen pinjaman yang lebih lagi, jadi moratorium merupakan bantuan yang lebih bersesuaian lah untuk mengurangkan beban kewangan mereka. Jadi untuk golongan inilah mereka dibenarkan juga akses kepada simpanan hari tua mereka untuk kegunaan sementara lah. Kita berada dalam keadaan krisis ini ya. Jadi bagi golongan miskin mereka mungkin langsung tidak mempunyai simpanan di KWSP, jadi iCitra mungkin tidak relevan ya. Jadi contoh yang lain juga ialah inisiatif yang bersifat sosial dan kebajikan ya. Sudah tentulah kerajaan akan membiayainya sebagai salah satu kewajipannya, dan ini juga ya seperti membiayai subsidi minyak masak, pemberian diskaun elektrik ya bagi membantu kos sara hidup. Dan antara inisiatif syarikat swasta pula ialah pelanjutan pemberian 1 gigabit data internet harian secara percuma sehingga hujung tahun ini ya. Ini oleh syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi utama negara lah. Dan ini memandangkan sekarang ni internet tu, capaian internet merupakan satu keperluan kita ya, lagi bagi mereka yang bekerja di rumah dan anak-anak PDPR betul untuk sekolah itu sangat diperlukan. Jadi itulah satu kemudahannya. Dan juga ya Ziana, metodologi kita untuk menilai sesuatu pakej ini yang kita gabungkan inisiatif fiskal dan bukan fiskal merupakan satu amalan antarabangsa ya, bukan kita buat-buat. Itu macam itulah kita nilaikan sesuatu pakej rancangan atau bantuan ya. Tapi kita bezakan betul lah
berapa fiskal dan berapa bukan fiskal. Jadi kita tahulah berapa beban ke atas kerajaan dan berapa sumbangan daripada sektor swasta. So itulah sebabnya pakej pemulih ini dan juga pakej sebelum-belum ini diolah sedemikian rupa. Kita bukan kita seorang saja untuk yang bertungkul selumus menangani pandemik. Sektor swasta banyak membantu kita dalam hal ini. Okey, kita tahu sejak awal PKP 1.0, saya ingat lagi 18 Mac, kerajaan cepat saja dalam masa 2 minggu ke macam tu terus umumkan dari segi paket bantuan dan sebagainya kan, sampailah hari ini dengan adanya pemulih. Seandainya andai kata pandemik COVID-19 ni masih lagi ada, belum lagi berakhir, kita terpaksa lagi hidup dalam perintah kawalan pergerakan diperketatkan dan sebagainya ataupun PKP biasa, apakah plan seterusnya untuk terus membantu rakyat meringankan beban hidup, meneruskan kelangsungan hidup? Adakah masih cukup untuk menampung keperluan rakyat dari segi keuangan negara? Plan A, plan B, plan C? Dah ada plan D mungkin. Oh wow, okey. Tak ada. Itulah yang penting, seperti saya katakan tadi, yang pentingnya program vaksinasi itu. Sebab kalau kita ini sebenarnya tak ada panduan untuk menangani pandemik seumpama ini. Tak pernah jadi. Ya. Jadi kita tengok pengalaman di negara-negara lain seperti yang saya cerita sebentar tadi di Amerika Syarikat ni. Masa mereka, kalau kita ingat pertengahan tahun lepas, peningkatan kes COVID itu sungguh mendadak. Tetapi oleh kerana mereka juga pengeluar vaksin, jadi mereka dapat bekalan vaksin dengan cepat. Sebaik sahaja 30% daripada penduduk mereka divaksin, kita lihat penurunan kes COVID, dan sekarang kehidupan mereka hampir normal sekarang. Tidak pakai lagi pelitup muka lah kalau kita ada aktiviti di luar. Jadi dari situ kita lihat itu adalah kunci kita untuk memulihkan ekonomi. Itu adalah tumpuan kita Jadi kita susah saya nak cakap apa plan kita seterusnya. So semua sekarang masih lagi tidak menentu. Tapi itulah tumpuan kita untuk menentukan kita mendapat imuniti kelompok ini. Saja nak berceritalah sebab kita lah 18 bulan dalam krisis ini. Masa kita mula-mula dulu ber-PKP bulan Mac tahun lepas pada masa tu kita tak tahu kita tak banyak tahu mengenai impak pandemik ini. Memang pun. Kita tak tahu. Jadi kita kena terus tutup terus ekonomi kita. Dan kita bagi bantuan menyeluruh pada semua. Tetapi dah lama kita setahun kita dah faham impaknya. Jadi kita boleh memberi, kita tak perlu PKP sepenuhnya satu negara. Kita buat bersasar dan bantuan pun bersasar. Jadi kita sekarang terlebih kita dah tahu sedikitlah macam mana kita nak menangani pandemik ini. Belajar dari pengalaman. Betul. Okey Puan, sebelum berakhir, apa nasihat saranan kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton ketika ini yang terjejas akibat pandemik COVID-19? 3 perkara saja. Pertama, silalah berdaftar untuk mengambil vaksin Itu adalah kewajipan kita Kedua, silalah patuhi SOP dan penjarakan sosial untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan akhir sekali, sekiranya memerlukan bantuan, silalah layari laman web Kementerian Kewangan untuk mendapatkan maklumat. Kita sudah memudahkan untuk mendapatkan maklumat ini, cuma isikan profil kita dan dia akan senaraikan semua bantuan yang kita layak, insya-Allah. Jadi jangan takut, jangan risau. Kerajaan ada untuk membantu semua. Okey, pemulih peluang bernafas. Konklusinya. Kita bersama-sama menjaga semua. Kita jangan tinggalkan SOP kita. Itu walaupun kita dah divaksinasi, kita masih perlu menjaga SOP kita. Kita masih lagi berperang. Vaksinasi kita ni hanyalah sebagai perisai sahaja.
dan kita belum berakhir untuk berperang. Okey, apapun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Keuangan Malaysia, kerana banyak sebenarnya berkongsi khususnya berkaitan dengan dasar, berkaitan dengan konsep dari segi pemulih itu sendiri kan, apa yang perlu kita tahu tentang pemulih dan sejauh mana pemulih itu memberi manfaat kepada keseluruhan rakyat Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita harapkan lebih banyak lagi sebenarnya ruang dan peluang sebegini diberikan juga untuk sama-sama kita kupas, kita ulas, untuk kita berikan pencerahan yang tepat lagi sahih kepada penonton di Bernama TV. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi, Puan. InsyaAllah. Ya, sekian dulu untuk Ruang Bicara malam ini. Saya Zain Nasir. Kita jumpa lagi. Bye. Working for Workers WFW adalah platform digital untuk semua pekerja di Malaysia, tempatan atau asing, untuk mengemukakan aduan dan permasalahan berkaitan isu perburuhan. Aplikasi mudah alih WFW menjadi medium bagi memastikan hak dan kebajikan pekerja yang terkesan akibat salah laku majikan, terbela dan tidak berulang. Ini secara langsung dapat memastikan majikan dan pekerja patuh kepada undang-undang perburuhan negara. Aplikasi mudah alih WFW membolehkan pekerja melaporkan 17 jenis aduan secara dalam talian yang dikendalikan oleh 80 pejabat tenaga kerja di seluruh negara. WFW memastikan setiap aduan oleh pekerja adalah rahsia dan ini membolehkan pekerja melihat proses aduan dengan lebih telus. Aplikasi WFW boleh dimuat turun di Google Play atau App Store. WFW memastikan hak dan kebajikan pekerja dilindungi. Inisiatif Kementerian Sumber Manusia.